Perhimpunan berunsur LGBT, kertas catatan diserah ke AGC. Assalamualaikum dan selamat malam. Kertas catatan berhubung perhimpunan berunsur lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di hadapan Kompleks Beli Belasogo pada 29 Julai lalu telah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara AGC semalam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Memakzim berkata 8 suspek berusia antara 18 hingga 56 tahun sudah dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman sehari tamat pada 30 Julai lalu. Menurutnya, kesemua suspek yang dipercayai ahli The Ahmadi Religion of Peace and Light, The Ahmadi, telah ditahan pada hari yang sama. Kes disiasat muka Seksyen 186 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program KL Corps Urban-Netten 2023 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kuala Lumpur di Ibu Negara. Sementara itu mengulas mengenai program yang julung kali diadakan, beliau berkata ia bertujuan bagi mengeratkan hubungan serta mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan anggota polis Kuala Lumpur. Selain 180 orang peserta membawakan 36 pasukan mewakili 10 jabatan di IPK Kuala Lumpur dan 6 daerah polis Kuala Lumpur, 2 pasukan media turut ikut serta bagi memberikan acara tersebut. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan laporan berita berhubung penahanan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi untuk dirakam percakapannya hari ini. Dalam satu kenyataan memaklumkan ia laporan palsu, justru pihak terlibat diminta menarik balik laporan berita yang disiarkan berserta permohonan maaf serta-merta. Tambah kenyataan, tindakan mengeluarkan berita tidak sah itu boleh mendatangkan kesan buruk terutama ketika kempen PRU DUN yang sedang berjalan. Satu laporan polis akan dibuat ke atas pihak terlibat bagi membolehkan siasatan dimulakan atas penyebaran berita tersebut. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dipandu mangsa hilang kawalan dan melanggar tembok sebuah kuil Hindu. Mangsa Lok Min Choi, 55 tahun, disahkan mati di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendent Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, kejadian berlaku di Jalan Kampung Lambak, Tanjung Malim sekitar 8.40 pagi pada Sabtu. Mangsa dilaporkan dari arah Kampung Lambak menuju ke Pekan Tanjung Malim. Setibanya di lokasi kejadian, kenderaan yang dipandu mangsa hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan dan melanggar tembok tersebut. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Slim Liver dan hasil berdasar mendapati mangsa mengalami serangan jantung semasa mengendali kenderaannya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Penglibatan penggiat seni dalam mempelbagaikan kaedah advokasi dan hebahan penyusuan susu ibu dapat memperkasakan amalan tersebut di Malaysia. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata ia mampu memperluaskan perspektif serta mempromosikan keunikan susu ibu kepada tumbesaran bayi. Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berusaha meningkatkan prevalen penyusuan susu ibu tersebut dengan melaksanakan pelbagai program bagi mempromosi, menggalakkan dan melindungi amalan penyusuan susu ibu. Justru, pematuhan terhadap data etika pemasaran makanan bayi dan produk berkaitan adalah kritikal bagi memastikan anak-anak kita terus diberi susu ibu tanpa diganggu gugat. Beliau berkata demikian ketika berucap secara maya dalam program sambutan Embracing Breastfeeding Through Art. Jelasnya hasil karya seni merupakan satu kelainan kaedah advokasi selain menggalakkan penglibatan berbagai pihak. Bertemakan mengupayakan penyusuan susu ibu, perubahan bermakna kepada ibu bapa berkejaya. Sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia tahun ini memberi fokus kepada amalan penyusuan di tempat kerja. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan Malaysia pada 2016 menunjukkan ibu yang menyusukan bayi sehingga bayi berusia 6 bulan adalah sebanyak 47.1%, namun masih jauh daripada sasaran global dan nasional iaitu 70%. Dr. Zaliha berharap usaha ini dapat mengupayakan penyusuan susu ibu yang mampu memberi perubahan bermakna kepada ibu bapa bekerja.
Perjuangan memertabatkan bangsa tidak seharusnya menjerumus negara kepada polarisasi yang boleh menggugat semangat perpaduan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah jika tidak dibendung, ia mampu mengundang unsur radikalisme dan ekstremisme. Beta menyeru kepada universiti ini serta seluruh institusi pengajian tinggi awam dan swasta untuk memainkan peranan ke arah mewujudkan semangat akomodasi antara kaum. Kita boleh terus memertabatkan nasib dan masa hadapan kaum masing-masing menerusi pendidikan, tetapi pada masa yang sama tidak mengenepikan usaha ke arah pembentukan satu identiti nasional. Seri Paduka Baginda menganugerahkan ijazah Doktor Falsafah kepada 100 graduan dan 14 penerima anugerah graduan terbaik AGT UiTM 2022 di Shah Alam. Sementara itu, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah usaha untuk memupuk perpaduan diperlukan untuk menangkis hasutan yang mengapi-apikan perasaan rakyat atas nama bangsa dan agama. Bahawa masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum dengan budaya dan resam masing-masing. Dan pentingnya bagi negara ini mempunyai pemimpin yang menuju ke arah mencipta sebuah negara Malaysia yang bersatu padu dalam kepelbagaian tersebut. Sultan Nazrin bertitah demikian pada majlis pelancaran buku siri titah kedua Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Kuala Lumpur. Nasional FM menerusi program Nasional FM Ambil Tahu Kibarkan Jalur Gemilang mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan bersama penghuni Kuartus Kekitangan Awam KKA Shah Bandar. Penerbit Nasional FM Amirul Aizat berkata ia kerjasama Persatuan Penduduk KKA Shah Bandar dan bahagian pengurusan hartanah Jabatan Perdana Menteri menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan menjelang 31 Ogos ini. Dan ini juga merupakan antara matlamat Nasional FM mendekatkan diri bersama dengan pendengar-pendengar nasional dan juga bersama dengan warga-warga KKA KRT Shah Bandar lah. Di mana program hari ini pelbagai jenis aktiviti diadakan seperti pertandingan mewarna, kereta berhias dan juga kita ada juga menganjurkan pertandingan kuis bersama dengan warga-warga di sini. Pelbagai pengisian aktiviti menarik seperti persembahan silat, pemasangan bendera serta pertandingan basikal berhias diadakan bagi merancakkan lagi semangat perpaduan masyarakat. Jadi aktiviti ini bagi saya dapat menambahkan lagi perpaduan di kalangan penghuni kuartus terutama sekali di Shah Bandar ini. Marilah mari. Malaysia menjadi impian kita semua pastinya yang terbaik untuk masa depan negara. Negara yang bakal kita warisi kepada anak cucu kita. Hari inilah detiknya kita mencorak sebuah negara yang stabil, aman dan sejahtera. Inilah tanggungjawab kita bersama menunaikan mandat. Kita perlu lakukan dengan yakin dan bijaksana. Menilai dengan matang dan rasional. Tanggungjawab di bahu kita. Dan kita perlu lakukannya bersama. Jangan nafikan hak kita, hak memilih. Ayo, lunaskan hak kita. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Marilah mari. Masih lagi dalam berita tengah malam, isu berkaitan gaji penjawat awam dan gaji siswaza akan dibincang dalam mesyuarat tengkuasa penyelesaian gaji minggu hadapan. Mesyuarat bakal dipengerusikan sendiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penyelesaian itu tiap 10 tahun. Sekarang dah menjangkau 12 tahun kerana tengkuasa itu tidak bermesyuarat sebelum ini. Jadi semua perkara ini kita akan ambil kira dan saya telah jelaskan bahawa umumnya kadar upah atau gaji penjawat awam itu rendah. Ini termasuk polis, tentera.
dan juga tentera yang tidak berpencen. Ini semua kita akan masukkan dan insya-Allah tertanduk kepada keupayaan ekonomi, kita naikkan berperingkat. Sekolah baharu menyesatkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dipertimbang untuk ditubuhkan. Pelaksanaan akan berpandukan kerangka sekolah menengah sains dan sekolah berasrama penuh. Menurut Perdana Menteri, kewujudan sekolah berkenaan memberi keadilan buat mereka yang memerlukan. Pendidikan, saya nak buat satu jenis sekolah seperti sekolah menengah sains, satu sekolah menengah asrama penuh bagi kelompok yang paling miskin di negara kita. Jadi kita ada sekolah yang memberi ruang kepada anak yang paling miskin, dan tentunya kalau dia paling miskin, keputusan dia tidak sebegitu pintar. Tapi kita beri dia peluang. Dan itu bagi makna manusiawi, memberi keadilan kepada semua. Beliau berucap pada Majlis Temu Anwar bicara pendidikan madani di Pulau Pinang. Tetapi orang tak mau dengar itu. Sementara itu, pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang menyifatkan program Temu Anwar sebagai platform terbaik untuk mengemukakan cadangan atau masalah secara bersemuka dengan Perdana Menteri. Program ini sangat merangsangkan dan efisien sebab dia Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan luahan-luahan pelajar dari soalan-soalan tu. Sebelum ni kami tak tahu apa yang sebelum-sebelumnya ekonomi yang terjadi. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Menteri Pendidikan cerita tentang ni, kami baru faham dan dapat info yang lebih dalam. Sangat bagus kerana kami dapat tahu pendapat-pendapat seorang pemimpin, dan beliau pun berani untuk menjawab soalan secara terbuka. Dia ambil tahu, dia turun sini, dia ambil tahu masalah student sebab dia dengar semua soalan yang student tanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke program Majlis Minum Petang bersama pekerja industri kilang Dell Global Business Centre Bukit Minyak, Pulau Pinang petang tadi. Beliau yang dalam program sehari di Pulau Pinang meluangkan masa kira-kira sejam dalam majlis dialog bersama kaki tangan kilang tersebut sebelum meninggalkan majlis. Saya teruja lah main tempat kami kan. So, macam payah nak jumpa PM kan. Tentulah. Sebelum ni duk nampak dalam TV lah. Lepas tu tadi demai depan mata. Okay lah, seronok kat lah dapat tengok dah. Selama ni saya tengok PM dekat TV je. Hari ni rasa teruja demai sini. Kat kilang dia. Okay, lama. Tiada kementerian atau agensi kerajaan terlibat penyebaran SMS berkaitan politik. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menegaskan dakwaan kononnya dana awam digunakan untuk tujuan demikian juga adalah tidak benar. Semakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia turut mengesahkan perkara terbabit. Saya sarankan semua rakyat Malaysia sekiranya ingin membuat pengesahan tentang sebaran sama ada benar, sahih ataupun palsu, boleh buat semakan dengan sebenarnya.my ataupun mycheck.my. Dan sudah pasti maklumat yang paling sahih, untuk dapatkan maklumat paling sahih sila tonton RTM. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan dekoder MyTV di Petaling Jaya. Selain KKD, penafian sama turut dibuat Majlis Belia Malaysia. Tiada cadangan pemberian cuti di negeri Selangor sempena Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Selangor 12 Ogos nanti. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Shah Ali menegaskan sebagai kerajaan caretaker, urusan sedemikian perlu dibincangkan di peringkat Exco terlebih dahulu. Bagaimanapun, beliau yakin pengundi di Selangor sudah bersiap sedia termasuk memperuntukkan waktu bagi menjalankan tanggungjawab masing-masing Sabtu nanti. Itu terpulang kepada pekerja sebab dia ada implikasi gaji. Kita pun tak nak membebankan di saat kita nak pulihkan ekonomi. Dan bila dibuat hari Sabtu, pengumuman yang agak panjang, tempoh masa di antara pengumuman pembubaran sampai hari penamaan juga agak lama. Ini paling lama. Dan election berlaku kira-kira hampir 2 bulan lengkap.
daripada tempoh yang masa. Jadi sebenarnya planning tu ada. It's not too sudden. Cadangan penambahan jajaran kereta api dari daerah Klang ke bahagian utara negeri Selangor akan dibawa kepada perhatian Kementerian Pengangkutan selepas PRU DUN ke-15. Menteri Besar Datuk Seri Amrin Shah Ali menekankan pentingnya kerjasama erat di antara kerajaan negeri dan persekutuan bagi merealisasikan cadangan tersebut. Selain memendekkan perjalanan menghubungkan koridor utara negeri Selangor, beliau yakin jajaran itu juga bakal menyaksikan limpahan ekonomi di kawasan terlibat. Daripada Kelang ke Kuala Selangor. So Kelang ke Kuala Selangor ni akan mengambil jarak lebih kurang 20-30 km. Isu pertama ialah berkenaan dengan reserve jalan kereta api, itu kita kena selesaikan. Yang kedua jajaran dan juga kos. So ini akan saya percaya boleh membantu terutamanya utara Selangor. Dan infrastruktur projek ini saya percaya selain daripada highway dan juga kereta api ni, dia akan memberi peluang untuk meningkatkan nilai hartanah dari sana dan juga peluang-peluang ekonomi. Projek tersebut dijangka mula dilaksanakan pada pertengahan 2025 dan 2026. Datuk Seri Amiruddin ditemui media selepas majlis perasmian Miti Day berlangsung di Shah Alam. Calon Barisan Nasional BN DUN N31 Bagan Pinang, Muhammad Najib Isa Abdul Samad sentiasa mengambil perhatian dalam memberikan kemudahan dan keselesaan kepada para peniaga khususnya di kawasan pantai di Port Dickson. Dan pengunjung-pengunjung pun dah ada kemudahan-kemudahan seperti ini. Saya rasa ini akan boleh dapat mempertingkatkan lagi kedatangan pelancong-pelancong dan pengunjung-pengunjung daripada luar ke Pantai Sarjana Batu Empat. Tambahnya, pihak Majlis Perbandaran Port Dickson MPPD telah melakukan gerak kerja tersusun dalam memastikan kelancaran perniagaan bagi penduduk tempatan. Menurut salah seorang peniaga, Khairudin Ismail berharap penambahbaikan di kawasan pantai PD akan dipertingkatkan untuk menarik lebih ramai pelancong. Pihak majlis boleh bagi lagi suasana yang meriah lagi, cantik lagi kawasan permainan ni, bantu untuk kita dapatkan keizinan untuk kita menguruskan perkhidmatan ni lah. Kena tambahlah macam fasiliti-fasiliti toilet ke, kalau tengok camping kan, ya, paling penting itulah toilet lah, bersih, sampah sarap. Memanglah sampah sarap tu sendiri punya tanggungjawab, tapi dalam masa yang sama pihak macam majlis ke perlu ambil satu insentif lah. Dari segi parking ke, sebab parking susah lah, macam tak ada parking sangat kan. Lepas tu dari segi makanan ke, kalau tambah-tambah makanan yang sedap-sedap, bolehlah datang sini. Benda pertama, more parking. Memang more parking. Kalau ada banyak parking, banyak orang boleh macam chill out in this zone lah. Memang. Calon Barisan Nasional BN N32 Air Putih Muhammad Zakir Saleh hari ini turun padang bertemu masyarakat setempat. Objektif ialah untuk menjadikan Air Putih ini satu DUN yang maju. Kemajuan itu bukan setakat di kawasan pinggir bandar ini dah kawasan bandar, tetapi di kawasan luar bandar. Kita nak majukan supaya ini setara. Contohnya, kalau di sini liputan talian telefon dengan internet bagus, di sana juga harus bagus. Yang penting misi saya ni adalah untuk memajukan Air Putih untuk kesejahteraan rakyat. Dia sempat meluangkan masa melakukan ziarah kasih melawat pesakit di Bandar Cenih Baru dan Feldal Neram 2. Beliau turut turun padang melihat pertandingan WOW dan beramah mesra bersama penduduk setempat di Padang Awam Binjai. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya.
Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Kejohanan Liga Bola Sepak Wanita Nasional LWN 2023 boleh dianggap titik permulaan dalam usaha melahirkan ramai pemain berpotensi pada masa depan. Ketua Juruterus Skuad Wanita Kebangsaan Sonia Al-Zoubi optimis liga ini akan membuka ruang lebih ramai pemain wanita menceburi sukan bola sepak. It's a big exposure for young players because the young players will have the opportunity to watch these players, the senior players, and also it draws the pathway for the players. So, for example, when players start young, they know that when they get older, they have the opportunity to play at senior level, at professional level. Dalam perkembangan sama, Solin juga menekankan liga ini juga akan membantu beliau mengenal pasti bakat baharu untuk mewakili negara. Bila ditemui selepas majlis pelancaran LWN 2023 di Stadium UiTM Shah Alam. Saingan LWN 2023 merupakan edisi sulung menyaksikan 6 pasukan bertanding. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Muhammad Amin mahu fokus seterusnya diberi untuk menambahkan lagi penyertaan. Pertama dia kita nak pastikan minat daripada kelab ataupun negeri itu untuk mendapatkan pemain-pemain ini untuk bermain di dalam liga ni. Jadi untuk kita membuat tarikan untuk mereka bermain. Itu mustahak dia dulu. Bagi Menteri Belia Sukan, Hanayuh perlu berkata beliau yakin usaha ini dapat menarik lebih ramai penglibatan kanak-kanak perempuan. Ini akan mewujudkan lebih banyak lagi rasa minat terhadap bola sepak dan kanak-kanak perempuan yang menonton ini akan rasa sebenarnya saya pun boleh main. So dengan adanya pemikiran seperti itu, sebenarnya setengah daripada populasi wanita Malaysia ini kita boleh cungkil untuk main permainan bola sepak. Beliau ditemui selepas merasmikan LWN 2023. Pencapaian membanggakan terus dipamerkan atlet olahraga wanita negara Shirin Samson Valabui. Terbaru, Shirin memecahkan rekod kebangsaan dalam acara 200 meter pada kejohanan olahraga at Murphy Classic 2023 di Amerika Syarikat. Pada saingan akhir yang berlangsung di College Road di Memphis itu, Shirin menamatkan perlumbaan di tempat keempat dengan catatan masa 23.33 saat. Catatan tersebut berjaya memadam rekod berusia 25 tahun milik legenda olahraga negara Jishanti 23.37 saat yang dicipta pada kejohanan Asia 1998 di Jepun. Terdahulu, pada kejohanan sama, Shirin membawa pulang pihak gangsa dalam acara kegemarannya iaitu 400 meter dengan catatan masa 51.99 saat. Badminton terbuka Australia, cabaran pemain bersangan lelaki profesional negara Li Zijia berakhir di separuh akhir. Zijia yang cuba bangkit daripada masalah prestasi terpaksa akur apabila tewas kepada wakil China Wang Hongyang 19-21, 21-13 dan 13-21. Walaupun gagal ke petas final, pemain berusia 25 tahun itu dilihat menunjukkan peningkatan selepas 5 kejohanan berturut-turut tersingkir di pusingan awal. Kehadiran jurulatih baharunya Wong Tak Ming dilihat sudah mula menampakkan impak yang positif. Pencapaian di Australia ini diharap mampu memberi motivasi tambahan buat Li Zijia untuk mengembalikan keyakinannya bagi persiapan menghadapi kejuaraan dunia di Denmark hujung bulan ini. Atlet wushu negara Tammy Tan sedia melakukan yang terbaik dalam kejohanan lebih besar termasuk Sukan C dan Asia sekiranya diberi kepercayaan.
Tammy baru-baru ini meraih pinggan emas pertama negara pada Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China sekaligus menambahkan penantian 38 tahun Malaysia. Menurut atlet berusia 22 tahun ini, dia amat gembira kerana dapat merealisasikan misinya dengan bantuan dan sokongan daripada banyak pihak. I also want to thank a lot of people that help us and support us, especially Wushu Federation Malaysia, KPT, MSN, ISN. They also provide us a lot of maybe medical or any other aspect support to us that can bring us to the success. Tammy ditemui sebaik tiba di KLIA 2. Tammy sebelum ini meraih pinggan emas dalam acara Kiangshu Wanita dengan catatan 9.613 mata. Tamasya sukan terulung di benua Asia kini bakal beraksi. Satu hati dengan semangat kesukanan. Perjuangan dalam keharmonian. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Muhammad Nazif Ahmed Syukri. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Dan alhamdulillah saya bersyukur